Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar pagi ni? Hari ni adalah hari yang ketiga kita puasa Ramadan, cerita dia. So aku rasa kita kita kata kita teruskan dengan topik pagi ni. Tak payah nak celoteh benda-benda pelik-pelik. Topik pagi ni adalah stres. Bagaimana cara nak tangani dia? Macam mana stres tu boleh terjadi dan juga macam mana kita nak cuba untuk kurangkan dia kan? Okey. Cik Wan mulakan dulu. Alright. Okey. Hari ni kita nak bercakap pasal stres Yalah, kita bukannya pakai motivasi ataupun orang kata apa doktor kan. Tapi kita share lah apa yang kita tahu, apa yang kita buat berdasarkan pengalaman kita kan. So, yalah, semua orang stres kan. Tak ada orang tak stres sebenarnya kan. Stres ni macam-macam lah punca dia. Jalan jam pun stres kan. Macam kau tadi earphone WhatsApp pun stres kan. Lepas tu apa lagi? Tak ada duit, lagilah stres kan. Masalah rumah tangga menyebabkan stres, macam-macam punca stres kan. Kerja pun stres. The mother of all stress is money rasanya. The mother of all stress. Yes, that's correct. Itu yang sebab tu ada orang kata money is king tu Betul. Bukanlah contoh kan. Kalau duit ada banyak kan. Ni boleh beli apa ni? TWS yang macam ni kan contoh dia kan. Baru ya contoh dia. 10 sekali beli Agaknya haram betul lah. Semua stres cerita dia. Dah lah telefon tak boleh nak buat call tanpa TWS cerita dia. Ya, betul. Dah lah telefon pula iPhone 7 Plus. Woi, sekarang ada orang pakai 15 dah cerita dia. Memang stres. Kalau boleh nak tukar juga. Sebab itulah, kalau nak tukar kalau nak tukar ke Android rasa macam aduh, tak erti bang. Jangan bang, mati Android follower marah bang. Kau jangan. Tak, bukan stresnya mesti tu kau nak migrate, dia ambil masa bang gitu dia. Bukan tak kata tak bagus. Bukan kata Android tak bagus. Masalahnya macam inilah. Kau dah biasa makan nasi tiba-tiba kena makan quinoa. Memang kau akan stres cerita dia. Stres mula-mulanya. Ambil masa jugalah. Nak convert tu cerita dia, nak convert. Conversion tu ambil masa lama cerita dia. Betul. Aku sendiri pun daripada iPhone 7 sejak iPhone 7 aku tu rosak, aku tukar pakai Android. Oi, terkekiah lah bang. Sungguh stres juga dibuatnya. Kau biasa memandu di sebelah apa ni kanan kan cerita. Tiba-tiba nak kena pergi sebelah kiri kan. Dia jadi macam bangang sikit lah cerita dia. Stres lah cerita dia. Stres. Okey. Apa ni cerita dia stres ni? Macam mana ni cerita dia? Banyak sangat punca stres sebenarnya. So macam mana kita nak buat apabila kita stres sebenarnya bang? Biasa kalau ikut terma sekarang ni kita healing. Healing Yeah. Healing. Tu yang lagu ada healing sampai pagi tu Ya, dia sebenarnya macam ni. Stres ni sebenarnya kan emotional. Kan, emotional kita kan. Adakah kita ni boleh kawal kita punya emosi kita atau kita just sekadar apa ni get through je. Apa ni hadap je semuanya kan cerita dia. Hadap je kan. Dia sebenarnya macam ni cerita dia. Orang mati pun aku rasa mungkin stres kot kan. Cerita dia. Tapi kita tak tahulah benda dia dah mati je dia. Tapi yang hidup memang stres. Apa saja kita boleh jadi stres. Kadang-kadang kita masak ada rasa tersilap sikit ke, terlupa lah apa sebagai jadi stres. Lepas tu kita kejar masa pun stres kan. Time itulah kita nak ambil anak kat sekolah contohnya. Time itulah pula member call pasal ada benda error dekat server lah contohlah cerita dia bagi orang IT dia. Tiba masa tu lah pula klien nak datang nak tengok site visit lah apalah sebagainya. Juga pada masa itu jugalah ada call masuk kata okay set ini ada agenda lain ini macam-macam serentak. Yang best tu kan dia datang selalunya serentak kata dia. Ya, betul. Kalau dia datang satu-satu aku rasa orang tak stres. Kurang stres juga tapi kurang lah. Kurang macam contohlah kan. Contoh cerita dia. Datang masalah kereta rosak. Tapi duit tak ada masalah. Jadi tak ada duit okey cerita dia. Maksud dia tak ada benda-benda lain. Problem just kereta rosak je. Jadi tak stres sangat. Dia stres temporary lah. Sekejap je dah stres. Maksud alamak kereta rosak pula. Dah nak kena bawa pergi bengkel pula kan. Cuba tapi kalau duit ada. Yang menarik dia tu kalau jadi macam tu kan. Alamak kereta rosak lah pula kereta ni. Tapi ada kereta spare. Ada 2 lagi kereta spare. Duit pun ada. Okey tak ada masalah cerita dia. Ini dah lah itu satu-satunya kenderaan. Rosak pula tu contoh dia. Lepas tu duit pun tak ada.
Lepas tu anak pula call bagi tahu babah nak kena bayar itulah, bayar inilah cerita dia. Lepas tu datang pula bil lagi. Surat merah ke, surat apa jadah semuanya benda tu. Memang aku yakin bang, semua kalau rasanya ada senjata api, rasanya ada yang mati lah. That's why dekat Malaysia rasa akta senjata api kita bagus lah. Kita tak membenarkan orang-orang awam yang tanpa suka memohon mengendali senjata api. Hanya orang-orang yang ada permit CNU saja, carry NU saja yang mendapat itu pun memanglah susah nak dapat gitu dia. Terlalu lalu susah nak dapat gitu dia. Bagi yang dah dapat tu jagalah elok-elok gitu dia. Sebab apa? Sebab kita nak jadi macam Amerika gitu dia. Betul lah. Tapi itulah banyak juga kita dengar kes-kes lately kan, yang kes yang macam itu ada polis kan, tembak wife kan. So itu orang kata bukan stres-stres tahap biasa lah. Itu dah mungkin dah sampai tahap depression. Dia kan? Macam ni macam polis yang langgar budak. Ya, itu sebab stres lah cerita dia. Stres mati dia. Sebab apa? Dia dah mungkin ada masalah macam-macam. Tiba-tiba dengan situasi jam balik sekolah sebagainya. Lepas tu ada budak buat rem gitu untuk belagak dengan dia, memang betul lah. Itu kata stres ni kadang-kadang boleh trigger something else yang lagi membahayakan lah. Kan? Yalah, kita tahu stres ni dia beri efek pada body kita. Pertamanya dia beri efek pada immune system kita lah kan. Bila kau selalu stres, kau mudah sakit. Kan? Kejap-kejap sakit, batuk, sesama, demam kan. Kau akan mula stres. Bila kau dah mula stres. Betul, kan? Setuju. Contoh kan, kalau orang tu ada gout akan jadi waktu stres, cerita dia. Okay. Bukan sebab makan sangat pun. Memang betul lah makan seafood ke apa orang banyak cakap. Tapi sebenarnya dia adalah sebab stres. Bila stres adalah acid uric tu akan bertambah, cerita dia. Jadi itu satu dia, sumber dia, punca-puncanya, cerita dia. Yalah, itu satu. Kan, kau punya immune system badan nak out. Yang keduanya susah dah nak tidur. Kan, bila stres ni susah nak tidur bang. Serius. Kan, malam tak ada tidur, resah gelisah. Kan, walaupun kalau buka aircon sejuk pun dah masih juga kau rasa tak ada nak tidur kan. Stres. So punca dia stres. Yang ketiganya ialah biasalah, kau hilang selera makan, tak boleh nak makan. Tapi ada juga yang stres lagi makan. Ada juga orang stres dia lagi kuat makan. Betul. Itu berkaitan dengan immunity jugalah kan. So macam-macam punca dia kan. Kau sakit otot lah, sakit leher lah, sakit itu, sakit ini kan. So banyaklah punca-punca ni. Sampai tahap bila dah kronik sangat, dia akan jadi anxiety. Anxiety tu yang bahaya. Bila anxiety akan menyebabkan kau kritikal lah. Boleh menyebabkan masalah psikologi kan. Kau kena buat treatment psikologi dan sebagainya. So stres ni pendek kata bukannya orang kata boleh pandang mudah lah kan. Kena kontrol. Macam kau cakap dia lah. It's about kita punya otak kita kan. Otak kita. Macam kita handle emotion kita. Kan. Tapi aku rasa stres orang politik lagi lah satu hal lah. Dia stres dia masuk IJN dia kata. Kan bagi alasan sakit perut lah, apa cirit-cirit lah, apa sebagainya, masuk IJN. Tapi betul bang. Aku cakap terus terang kau. Aku pernah kena, okay. Bila kau dalam keadaan stres, kau boleh kena cirit. Aku pernah kena masalahnya IJN tu Institut Jantung Negara, bukan Institut cirit mencirit cerita dia. Cerita dia agak-agak kan cerita dia. Tak, dia cirit dia tu cirit dia sebab apa Tak ada. Kita ambil lah dalam bulan Ramadan ni kan, sepatutnya dalam bulan Ramadan kita dapat awal diri kita daripada marah, daripada tension, daripada stres, sepatutnya lah. Tapi nampaknya dalam keadaan zaman sekarang ni, zaman now dipanggil, kita lagi mungkin lagi tak boleh nak kawal semuanya dalam bulan puasa ni. Betul. Keadaan semasa tu menyebabkan kita tak boleh kawal. Memanglah tak usah kata orang awam yang macam kita ni, cerita dia. Ustaz Lobai pun boleh jadi psycho juga disebabkan kerana macam-macam cerita dia. Sebenarnya masalah psikologi ni aku rasa, aku punya pandangan lah kan. Nak kata macam ni aku rasa sepatutnya setiap rakyat Malaysia ni, cerita dia, sekurang-kurangnya dalam 10 tahun sekali dia mesti pergi kena buat check up
psikologi dengan mental lah gitu. Ya, betul. Kalau Bukan dia ada kata tendensi tu jadi macam fizikal tu, saja. katalah bila doktor check something ada potensi macam itu, so dia nasihatkan untuk pergi terapi ke apa ke sebenarnya. Ada satu problem dekat Malaysia ni, kita tak ada konsep dipanggil grup terapi tau. Grup terapi berkumpulan dipanggil, maknanya kita duduk ramai-ramai, lepas tu kita cerita masalah kita luahkan apa masalah kita sebagainya. Dalam contohnya kalau dia ni pemandu yang pemandu yang tidak berhemah jenis. Dia pun duduk dalam kumpulan satu pemandu yang tak berhemah ni, dia akan luahkan gitu dia. Kalau yang Pak Kim merokok contoh dia dalam satu tempat rokok. Kalau kata alkohol, satu alkohol lah. Tapi di Malaysia tak ada. Kita semua pendam dalam hati. Mungkin kat Malaysia ni nak berbincang secara open tu belum lagi level kita terbuka lah. Aku nampak dari segi keterbukaan kita lah. Satu lagi yang aku nampak. Bila kita ada masalah gitu, kita akan jumpa dengan ustaz kan, contohnya kita akan bertanya dengan ustaz. Sedangkan ustaz tu pun sendiri pun bukan certified punya orang untuk handle benda tu. Bukan semua orang, bukan semua ustaz, bukan semua persoalan dunia ni boleh tanya dengan ustaz, dengan alim ulama gitu. Bukan, sorry to say. Memang aku tahu ramai orang akan kecam aku dengan benda ni. Betul, tapi tak semua benda yang dia orang tahu gitu dia. So dia kena pakar-pakar yang memang belajar benda tu, memang study benda tu, memang buat analisis benda tu. Betul. Sebab lagi satu ni, kan? Sorry sekejap. Selalunya ustaz-ustaz ni dia berkata kembalilah kepada Al-Quran, bacalah Al-Quran gitu dia. Masalahnya kau baca pun tak faham gitu dia. Kau baca ikut lagu je gitu dia. Kau tanya ustaz tu, ustaz sendiri pun tak tahu apa yang dia baca sekarang. Susah lah cakap lah gitu dia. Itulah lagi satu, kita kena letakkan sesuatu pada tempatnya lah kan. Betul. Macam masalah kita ni mental stress kan, bila mental health problem, betul kita kembali pada agama, kita kena banyak istighfar kan. Orang selalu kata bila kau tengah marah ambil wuduk kan, pergi solat kan, buat solat sunat, betul kan. Tapi itu orang kata salah satu kita punya cara. Tapi untuk kadang-kadang tertentu juga, bila kita ada mental health ni, kita kena pergi dapatkan rawatan yang sepatutnya lah kan. Dan satu lagi stigma orang kita, bila kita pergi dapatkan rawatan psikologi ni, orang akan pandang, kau gila lah ni. Dia akan kata, gila lah tu kan? Contoh lah, ada sekali gila. Dekat satu hospital, aku tak nak sebut nama hospital ni ya, bilik untuk cek cek mata, bilik untuk cek mata tu sebelah dengan tempat psikologi punya tempat tau. Jadi disebabkan bangku tak cukup, aku duduk di tempat bangku yang betul-betul dekat pintu psikologi tu. Semua orang pandang aku semacam tu tak cerita dia. Takkan aku nak berdiri lama-lama cerita dia. Kan? Itulah, betul lah tu. Orang pandang orang kata, dia ni Mamat ni gila, nampak muda, nampak handsome. Handsome tapi gila. Yang betul. Betul bang. Betul lah kata sekarang ni stigma orang kita, bila kau tengok orang pergi psikologi ataupun dapatkan rawatan secara psikologi, psikiatris, kau kata dia ni masalah gila, mental health. Tak juga. Kadang-kadang kita perlukan berkongsi kan. Kita nak keluar kita stres, perlu luah. Yelah, satu lagi kita ni kadang-kadang bila kita nak luahkan dekat orang, kita pun tahu orang tu tak nak buat apa pun kan. Dia pun tak nak buat apa. Dia ada satu konsep tau. Dia ada satu konsep aku pernah dengar lah, aku pernah baca dan pernah dengar lah. Dia kata kalau kau stres sangat, kau cari satu puncak bukit dekat atas puncak bukit yang tinggi lah cerita dia, ataupun dekat bangunan yang tinggi kan, kau jeritlah sekuat-kuatnya, dia kata kan. Jeritlah sekuat-kuatnya. Tapi itu kata-kata orang lah. Tapi banyak yang naik atas puncak bukit dengan bangunan tinggi itu terjun lepas tu. Itulah masalah. Bukannya jerit untuk lepaskan tekanan, tak terjun terus. Betul. Itulah bang. Lagi satu, kenapa benda-benda macam ni perlukan bantuan kan. Perlukan bantuan. Dia bila dia dah tahap anxiety, tahap depression, tak boleh biarkan orang tu sorang-sorang. Itu penting. Dan individu tu sendiri tak boleh biarkan di dalam keadaan berada seorang-seorang. Dia kena keluar, dia kena cari kawan, kena bersosial, dia kena cari jalan untuk menyelesaikan benda tu, bukannya pendam sendiri lah. So itu yang paling penting lah, aku rasa kan. That's why ada aku dulu masa berkhidmat lagi dulu lah gitu kan. Kita ada satu joke dipanggil,
Kan? Bila kau ada masalah kan, bila kau ada masalah, kau jangan salahkan diri kau. Dia kata. Salahkan orang lain, dia kata. Jadi kan, dia kata kan, apa ni, dia punya konsep lah, bukan nak kata nak ajar ke apa ke, tak ada. Ini bukan, ini satu jokes dalam benda tu lah. Dia cakap panggil jokes kan. Dia kata kan, kau jangan bunuh diri, tapi kau pergi bunuh orang lain, dia kata. Contoh dia punya jokes lah. Aku cakap atas rasa jokes lah, tapi memang that's the real scenario sebenarnya. Bila tension tu, bila stress tu dah sampai menguasai diri, kita tidak akan ada pertimbangan rasional atas sesuatu tu. Betul. Contohlah, kita bawa kereta, tiba-tiba kita bawa kereta dengan AK, tiba-tiba ada satu lori datang. Kita bawa pada kelajuan standard nasional, 80 km dekat highway contoh dia. Tiba-tiba ada lori belakang pergi cucuk kita kat belakang kita. Di laluan dengan kita laluan yang slow ni, kita dia tak kisahlah tapi laluan slow pun kita ikut laluan hal laju yang ditetapkan. Tiba-tiba datang lori atau kereta lain, tak kisahlah kereta ke lori apa ke, tunduk belakang kita, lepas tu bagi lampu tinggi suruh kita belah. Sedangkan sebelah sana yang laluan laju kosong. Faham tak? Kita akan jadi stres, kita akan jadi tension. That's why kalau tanya aku lah, kalau kereta tu lepas tu potong, aku tembak je. Contoh maksud. Bukan nak kata nak ajar benda tu. Tapi contoh maksud dia, bodoh nak mampus cerita dia tu. Cerita dia. Sedangkan laluan laju ada, bagilah laluan laju cerita dia. Sebab apa yang aku cakap ni adalah apa yang aku kena pagi tadi. Cerita dia. Aku bawa di laluan kawasan sekolah. Kawasan sekolah ialah 60 km sejam. Antara 30 tu 60 km sejam. Tak boleh laju cerita dia. Kawasan sekolah tu panjang tu cerita dia. Lebih kurang dalam 400 meter lebih kurang. Okey. Tiba-tiba ada satu kereta Cak Ayap je cerita dia. Bagi duduk pagi ni cerita dia, subuh tadi yang hantar anak sekolah. Bagi lampu tinggi. Sedangkan laluan laju kosong. Kan? Jadi aku pun mulalah mengurangkan pahala puasa. Pencabutan semua tu ada cerita dia. That's why jadi stres lah cerita dia kan. Betul. Jadi aku terfikir apakah mentaliti orang tu, betapa mental orang tu, orang yang bawa kereta belakang aku tu lah. Sedangkan laluan kosong ada, pergilah laluan kosong laju. Dia nak stres, dia nak gila, dia gila seorang, jangan ajak orang lain gila cerita dia. Kan? Konsep dia kan, betul tak cerita dia? Bila kita stres, kita jangan babit ke orang lain. Bila kita tension, kita jangan babit ke orang lain. Bila kita ada masalah psikologi, kan? That's why dia punya istilah satu-satu masa dulu. Kalau nak mati seorang-seorang. Jangan ajak orang lain. Kan? Betul tak? Ya, je. Dan ini quotes yang biasa yang orang sebut lah. Bukanlah kata nak suruh orang buat benda-benda macam tu kan. Benda-benda tak faedah. Cuma just quote. Aku menghuraikan quotes tu yang menceritakan tentang apa yang berlaku je dia. Tapi that's what happened lah bagi tadi kan je dia. Semalam macam tu juga ada satu, tapi itu belah malam lah aku. Orang bagi lampu tinggi. Itu lah. Tapi itu lori lah. Itu pun satu masalah juga. Dia orang ni aku tak tahulah. Orang Malaysia ni mungkin satu masalah lah. Bila dia stres, dia ada sini. Aku nampak ada satu standing. Trendingnya dekat Malaysia lah. Bila dia orang stres, dia orang akan bawa kereta lebih laju. Betul lah. Lepas tu dia tak duli orang, dia nak hantam orang. Itu jadi punca jadi road bully semua benda tu. Ya, sebab apa? Dia membahayakan orang lain. Betul. That's why aku dari dulu lagi aku memang bab undang-undang jalan raya ni aku selalu sebab aku buat defensive right untuk orang kan, untuk motor cerita dia kan. Aku selalu berfikir bahawa patutlah cerita dia kan. Bila seseorang itu ada apa ni macam contoh kena saman ke sebagainya, dia kena pergi masuk kelas balik. Kalau tidak dia tak boleh bawa kereta. Lesen dia gantung kenderaan, motor ke kereta ke van ke lori ke sebagainya. Kan? So, kita masuk kelas balik. Bukanlah kelas lama lah, 1 jam je cerita dia. Untuk kelas contoh kelas apa ni dia memandu laju. Dia pergi masuk kelas memandu laju lah. Contoh kalau dia apa ni dia bagi masuk simpang tak bagi signal kan. Dia kena masuk kelas khas. Yang itu penting dekat Malaysia. Kelas khas dipanggil, masuk simpang kena bagi signal. Itu sebab kadang-kadang aku sendiri pun buat macam tu kan. Yalah aku masuk kat kawasan rumah aku tak bagi signal. Yalah belakang aku dekat depan aku kosong, memanglah aku tak bagi signal. Of course lah. Tengok situation lah juga kan.
Lagi satu orang kita ni bagi sini ni dia mengharapkan orang depan dia ataupun orang belakang dia ke orang kiri kanan dia ke jadi ahli nujum. Boleh agak dia nak pergi ke mana. Itu cerita dia. Telepati dia panggil. Telepati. Macam Dia kita cakap kawan. Link kan. Link signal dengan otak dia kan. Itu memang kepala otak betul lah. Tapi apa masalah sebenarnya? Apa masalah kita ni sebenarnya kan? Yang menyebabkan kita jadi stres cerita dia. Pada aku satu jati diri kita lah. Sekuat mana kita nak handle situation. Kan? Sebab ada setengah orang dia jenis yang dia take thing too serious tau. Dia take thing serious. Even benda tu kecil. Apa benda pun serius? Yalah. Benda-benda kecil pun dia ambil serius. Contoh, kalau setakat kau kena horn. Kan? Kena horn tu normal lah. Kan? Okay. Lepas tu kalau jalan jam. Memang kita akan jam setiap hari. So macam mana kau nak buatkan benda tu? Orang-orang macam tu, orang-orang yang kena horn marah, orang yang kena horn marah, lepas tu orang yang jam marah, dia akan jadi marah. Patut kita letak dia dekat India, dekat Vietnam atau Indonesia, cerita dia. Supaya dia berantai. Kalau dia ni bawa motor macam mencilok-cilok kan, mencilok-cilok bawa motor dia kata sebagainya, dia kata dia hebat lah, dia otai kat Malaysia kan. Kita bagi dia sebiji kapcai, kita letak dia kat Vietnam. Tengok dia boleh handle tak boleh handle. Ini cerita lah kan. Ini cerita kan. Kalau dia boleh lepas hidup dekat Vietnam selama sebulan tanpa aksiden, okay, dia hebat lah dia. Lepas tu yang contoh dekat Horn. Horn adalah paling banyak sekali aku nampak dekat India cerita dia. So pergi duduk sana, letak yang jenis tu kan, nak tengok betapa pembuluh darah dia akan pecah kepala lepas tu cerita dia. Sebab apa? Dia stres. Betul. Itulah. Ini ingat, bila stres, darah kita jadi tinggi. Bila darah tinggi, pembuluh darah kita kecil je, halus saja sebenarnya. Tambah lagi pembuluh darah dekat kepala otak cerita dia. Kan? That's why boleh kena stroke bos cerita dia. Betul. Sebab itulah bila kita stres kan, pertama sekali akan berlaku otak kita akan dia akan react to the situation kan, waktu tu. And then bila waktu tu adrenalin kita pun akan pump out kan, jantung kita pun akan bekerja lebih. So bila jantung kita bekerja lebih, dia akan pumpkan darah tu lebih kan. So macam kau cakap tadi lah, bila dah darah kita di pump lebih, jantung kita bergerak lebih laju, lebih kencang. So tambah pula kita ni pula jadi sama melantak macam-macam jenis kan, kolesterol tinggi semua benda, pembuluh darah dah kecil. So tak boleh nak handle. Itu yang burst kan. Itu lah jadi kudaku lari gagah berani kan. You lari tu mati terus. Tapi ya kalau kita kan nak katakan tak stres ni ya satu masalah sebenarnya, antara masalah yang paling kronik lah dekat Malaysia ni kan. Banyak orang cakap kan kita ni banyak dekat Malaysia ni mati sebab aksiden, sebab sakit jantung, sebab apa ni? Sebab darah tinggi, kencing manis. Tapi sebenarnya mother of all kematian adalah stres kita dia. Sebab kita stres, jantung kita tak tentu arah. Darah tinggi kita tak tentu arah. Gula kita tak terkawal, contoh dia. Dan kemalangan boleh berlaku disebabkan kerana kita stres dan sebagainya. Betul. Itu semua dia punya keyword dia kan. Yes. Betul bang, setuju. Kalau lah ada satu macam, ada orang boleh jual macam patch kan, apa macam koyok tu kan, dia tampal kat kepala ke apa ke, boleh hilangkan stres kan. Aku cakap dia antara orang paling kaya lah dalam dunia ni. Kan, benda tu bila kau pakai je benda tu cool down kan. Yalah, ada juga bang, ada produk-produk yang orang buat aromaterapi kan, lavender kan, EO, essential oil kan. Sebenarnya nak tenang semua masalah satu je bang. Ganja je bang. Settle masalah, tenang. Bukanlah kata nak endorse ke. Kita tolong kepada yang menonton video ni, bukan kita nak cerita bagusnya ganja tapi itulah bani tenang. Dia kena tu relax je, happy je, makan banyak lagi dia. Dia bukan macam dadah sintetik. Makan makin bertambah lagi kalau makan ganja ni dia. Hidup happy je. Satu ganja ni bukan macam drug addict lain tau. Drug addict lain dia nampak macam teruk kan dia. Budak yang pakai kena ganja ni pakai butang baik punya, kemas smart, baju long sleeve semua. Ingat apa? Sikat rambut. Kalau pun pakai apa ni, rambut yang bidet tu cerita lain lah. Tapi nampak kemas dia.
Dan Bani dia Bani tenang, happy je, senyum dia selalu. Dia balik-balik punca dia macam mana kau handle the situation lah sebenarnya. Back to the point dia macam mana kau handle situation tu. Kan macam mana kau take it, kau punya perspektif kau. Bila dalam keadaan tu macam mana kau boleh handle kan keadaan tu. Itu yang paling penting lah pada aku. Kan memanglah aku kata dalam satu-satu keadaan tu bukan senang nak control the situation kan. Kan macam kita orang Islam, kita diajar untuk beristighfar. Istighfar banyak-banyak kata orang kan. Cool down, terus istighfar. Kalau kau tak boleh juga, pergilah mandi, cool down kan. Sakit kepala sangat, pergi mandi kan. Yang ketiganya kalau kau dah rasa tak boleh sangat, pergi tidur. Rehat kan. Dah ada stres, tak boleh nak tidur, itu dia. Itulah, kalau boleh tidur lah. Kalau tak ada nak tidur, kau pergi rehat, relax kan. Tapi betul, stres ni kadang-kadang kau tak boleh distract kan dia. Sebab bila kau distract, waktu tu je dia Tapi okey. satu yang bagus aku duduk dekat Kemaman ni, Terengganu ni, cerita dia satu yang bagus ialah bila aku jadi stres, bila aku jadi macam-macam masalah, aku ada banyak tempat untuk aku healing je dia. Healing pantai. Aku boleh lepak kat pantai. Memang pagi-pagi memang aku lepak kat pantai je dia. Memang aku akan ambil masa dalam setengah jam untuk lepak kat pantai. Lepas hantar wife, sebab sekolah wife tu betul-betul sebelah dengan pantai, so aku lepak kat pantai. Enjoy, relax, tengok pantai, main dengan kucing kat situ sebagainya. Aku releasekan aku punya pressure tu kepada kucing-kucing yang ada kat pantai tu. Aku bagi nama. Yang seekor semalam yang aku kenal tu, aku baru nampak lah dia. Sebelum ni ada satu Blackie satu. Lepas tu kasut dia. Badan dia hitam. Cuma tak kaki je, tapak kaki je putih ya. Jadi aku panggil dia kasut dia. Lepas tu yang malam tu, kucing kuning. Kucing jantan. Dia datang dekat tempat aku lah. Dia pergi duduk kat satu bucu tu, aku tengok. Lepas tu dia pandang aku, lepas tu genyik-genyik mata kat aku. Aku panggil nama dia Mat. Mat, kat sini. Oh, dia datang tu. Dia datang kat sini. Aku pun pat lah kepala dia sebagainya kan. Relax, tenang gitu dia. Lepas tu dia naik atas riba aku. Lepas tu bila aku baring dekat gazebo yang dekat tepi laut tu. Dekat tepi laut yang aku selalu lepak ni memang banyak gazebo orang kampung buat cerita dia. Jadi aku lepak dekat pondok-pondok tu. Dia kucing tu pun naik lah. Mat tu naik atas dada aku. Dia punya purr tu menyebabkan aku pun relax, cool down. Purr kucing tu memang effect juga sebenarnya. Itulah kata, betul juga kan. Kadang orang kata if you are stressed, get a pet kan. Cari pet, cari binatang peliharaan. Ada orang pakai kucing, ada orang pelihara kucing, ada orang pelihara anjing kan. Based on masing-masing lah kan. So yeah, it one of the salah satu cara nak kurangkan stres lah kan? Ada orang bela iguana. Iguana geli lah. Iguana tak macam-macam sekarang ni yang ada. Bela ular sawa apa dia? Yang bela ular sawa. Pelik-pelik kan sekarang ni. Bela cicak dalam apa. Tak tahu lah. Aku ada tengok dalam satu YouTube tu. Bukan YouTube, TikTok tu kan. Dia bela katak katak besar tu. Macam-macam. Susah kata apa. Aku ni tak menggeli binatang. Tetapi bila aku tengok kita, aku rasa geli je cerita dia. Dulu kita zaman budak-budak dulu beli ikan laga je. Tapi ikan laga dia tak ada dengar cakap kita. Macam kucing, anjing ni dia boleh dengar cakap kita. Itu yang suka bela. Yes. Bayangkan kucing dekat pantai, aku bagi nama Leman, aku bagi nama Fauziah, ada yang kucing betina tu. Aku bagi nama ikut nama kampung je cerita dia. Tapi bila aku panggil nama tu, dia orang nampak, dia orang datang cerita dia. Fauziah lepak tu ada banyak kucing. Jadi macam-macam nama lah. Tapi yang aku paling suka sekali kasut tu lah. Cuma dah seminggu ni aku tak jumpa dia. Sebelum ni kalau aku lepak ke situ kan, dia nampak aku daripada jauh kereta kan, dia lari datang. Dia antara yang bagi aku hati tenang sikit lah kot. Fauziah tukarlah nama glamour sikit bang. OG ke? OG and Cockroaches. OG Cockroaches. Tu kat rumah aku banyak. OG and Cockroaches tu memang banyak kat rumah aku je dia. Aku tak tahu lah cerita dia. Sampai dah kami dah kadang-kadang. Tak, aku dah buat macam-macam. Aku tahu buat gegat sebagainya. Tapi tak tahu. Dia jenis yang bukanlah banyak sangat tak. Tapi selalu ada lah. Selalu datang. Kalaupun mati, ganti seekor lain cerita dia. Aku tak tahu macam mana. Tapi sama lah kat rumah aku pun. Tak ada rosak lah sebabkan lipas ni cerita dia. Tapi lipas ni ada satu lipas cerita dia. Lagi satu kat rumah aku kan nak cerita kan.
ada satu katak besar tu kecil selalu masuk. Aku dah halau pun masuk dalam bilik air juga. Aku dah buat macam-macam. Kalau orang kata taruh garam ke, taruh lada hitam ke, itu halau jin je tu dia. Itu dia. Tapi dia masuk lah. Aku pun tak faham macam dia. Mungkin dia suka kat rumah aku. Dia kata tuan yang duduk rumah ni penyayang kot dengan binatang kan. Jadi dia kata itu menambahkan lagi satu stres tu bang. Tak, anak-anak aku kadang-kadang takut cakap. Apa takut? Aku cakap. Glove ada. Rumah aku ada berkotak-kotak glove kan. Macam tu dia. Lepas itu kertas tisu ada. Kertas tisu dapur. Dia pakai glove. Ambil kertas tisu. Pegang tu. Macam tu. Bungkus dalam tu. Buang kat luar. Macam tu dia. Dah. Selesai. Nak risau apa? Nak stres. Tak payah stres. Tapi macam kipas kalau dalam bilik air. Kau tahu aku buat macam mana selalu? Aku ambil air. Bidet tu. Aku tembak. Dalam bilik air. Itu adalah cara-cara nak menghilangkan stres dalam bilik air kadang. Daripada pengarut buat benda macam tu. Itu pandangan aku lah macam dia kan. Lain orang lain cara stres. Ada setengah orang tembak cicak macam dia. Cari tak. Bang, perkataan tembak cicak tu dah berminit bang. Yalah tak, masa aku pakai getah lah macam tu. Jangan cerita yang lain macam dia. Tarik. Kena macam dia kan. Anak aku yang berdua tu takut betul dia orang dengan cicak kan. Dia orang tak pernah tengok kan. Ada sekali tu kau kan ke bila kau beli sotong kan, sotong jenis. Jangan cerita sotong besar, sotong mambang, sotong torak tu. Kan. Kan tu dia janggut tu kan. Aku ambil ekor cicak. Aku letak sebelah janggut yang itu kan. Anak tu cakap, geli lah nak makan. Kau aduh lah, macam-macam. Tapi sebenarnya macam ni kan. Bila kita stres, itu kita berborak dengan kawan. Ada kawan untuk menyembang ke apa ke sebagainya. Kita akan release stres itu. Tension. Release sikit. Betul. Ini pun sembang santai kita ni pun antara cara nak release juga sebenarnya. Ya. Itulah sebabnya kita buat segmen ini. Di mana kita boleh berkongsi kesantaian dia, kehilangan stres dia, healing dia macam tu. Inilah kepada guest-guest, kepada bakal-bakal tetamu yang teringin sangat nak meluahkan apa saja. Nak bantai siapa saja, kami tak ada masalah gitu dia. As long as undang-undang mengatakan kau boleh bantai, kritik itu masalah. Kritik tak salah di Malaysia gitu dia. Tapi kritik dia berfakta gitu dia. Kan gitu dia. Jadi kalau kau rasa nak lepaskan stres kau, rasa angin kau hari tu, datang kontak kita createkan satu program. Maknanya tajuk hari tu ialah apa yang kau tengah hangin ke tu untuk dibawakan. Yes. Boleh. Jadi kalau ada siapa-siapa lah. Kalau nak ni kita kutuk berjemaah, tak ada masalah. Itu konsep yang aku setuju dari dulu lagi. Kalau nak kutuk dah berjemaah ramai-ramai. Baru puas hati je dia. Tahu kita dapat kuatkan kita punya aura, kita punya dia cerita. Dia. Payah nak cakap macam dia. Kan? Betul. Setuju. Saya pula cerita kepada penonton lah. Penonton kita itulah cara nak menghilangkan, bukanlah hilang, dia tak boleh hilang stres ni sebenarnya. Yalah. Nak mengurangkan stres ni ialah kita kena luahkan. Kena luah, betul. Contohlah, kau bergaduh dengan wife. Stres bergaduh dengan wife. Kau jangan pula bercerita dengan janda-janda kat luar tu cerita dia. Kau jadi masalah stres yang baru pula cerita dia. Kan? Kau ada masalah tu pula, kau jangan pula cerita dengan awet-awet muda yang anak dara sebagainya. Jangan cerita dia. Kan? Kau jangan bercerita tu, nanti akan menjadi masalah. Lepas tu kau jangan pula bercerita dengan kawan-kawan gym kau. Kau jadi istilah gay lah pula, nanti kan masalah betul lah. Jadi cerita dia kenalah meluahkan stres tu kepada kawan-kawan yang gila macam kita orang lah. Maksudnya gila sikit lah. Bukan gila lah, maksudnya boleh terima, boleh dengar. Boleh take anything. Yes, we can take anything, no problem. Setiap orang kena cari satu kawan yang dia boleh bersembang apa saja dalam dunia ni. Betul. Bad or good. Dia tak semestinya kawan itu akan mengatakan ya, setuju dengan apa dia cakap je dia. Tak juga je dia. Betul. Dia kawan-kawan yang boleh mendengar dan bagi komen, malah kutuk dia balik sebagainya. Itulah kawan yang bagus itu dia.
Betul. Lagi Dia satu, bukan kawan yang kita jangan sentiasa expect kata, bila kita peluahkan pada orang ni kan, hilangkan stres ke whatever lah. Kan, don't expect that kita nak dengar apa yang kita nak dengar je. Itu kebanyakan orang bila meluahkan, dia nak dengar apa yang dia nak dengar je. Itu cerita dia tak nak dengar orang kutuk dia ke, balas balik kat dia ke apa ke, tak boleh. Betul. Kan. Yalah. Jadi bila kita nak ni, jangan hati tisu sangat lah. Dia punya konsep macam ni. Kalau kita boleh maki orang, kita kena terima bahawa kita kena boleh dimaki je dia. Betul. Kan? Macam aku selalu cakap lah. Aku selalu tulis dalam media sosial dan sebagainya. Aku kutuk pemimpin dan sebagainya. Dan aku punya pandangan simple je. Kalau kau tak nak kena kutuk, kan, sebagai pemimpin, jangan jadi pemimpin. Untuk jadi orang awam biasa. Settle masalah. Kau tak stres. Aku pun tak stres. You are nothing, lagi aku pun tak stres. Itu dia. Senang, selesai cerita dia kan. Sebab bila kau pegang satu jawatan, kau pegang satu hierarki sebagainya tu, tapi kau sendiri tak boleh nak handle benda tu, lepas tu kau koyak sebagainya, tak payah. Baik kau pergi duduk kat pulau-pulau, jadi macam mana satu pulau tu, kau duduklah kat pulau tu seorang. Ambil bola tampar, jadi macam yang cast away macam cerita tu kan. Ambil kelapa ke apa ke. Aduh lah. Itu pun stres juga. Betul tak? Dia stres tak dapat balik kan. Cast away tu. Dia seorang-seorang je pun stres. Dia seorang-seorang je. Stranded kat pulau tu. Stranded kat pulau. Dia satu lagi cara tau, nak hilangkan stres yang aku nampak lah. Kau buka baju seluar semua, bogel lari. Naik motor ke apa ke. Hilang stres tu. Itu yang ramai kat Malaysia. Kat Malaysia tak boleh bang. Nanti kau kena tangkap. Terus pergi tampoi. Masalahnya dekat Malaysia ni, sekarang ni dah ramai yang buat. Perempuan berlari-lari bogel kat KL lah. Lepas tu ada lelaki naik motor atas Jambatan Pulau Pinang bogel lah apa sebagainya. Merata dah aku tengok dalam media sosial. Selesai nak sesuatu. Gatal kepala aku. Tapi bila stres macam tu, kau akan ditangkap dan dibawa ke hospital bahagia macam Tampoi ke atau Takat Rambutan. Bagusnya situ, kau hilang stres sebab kau ada kawan-kawan yang sama gila macam tu cerita dia. Lepas tu kau dapat makan, dapat apa penginapan, dapat makan yang 5 kali sehari silap gayanya. Bukan 3 kali sehari, 5 kali sehari silap gayanya. Dan enjoy apa? Ada kawan-kawan yang sama stres macam tu kan. Aku rasa kita tak boleh lah. Kita dah tak boleh buat, kita dah tak boleh ada 2 saja hospital macam tu. Sebenarnya aku punya pandangan, kita kena ada di setiap penjuru, kita kena bagi. Kalau Semenanjung Malaysia ni kena ada 4. Utara 1, tengah 1, pantai timur 1, selatan 1. Lepas tu Sabah dengan Sarawak kena ada at least 2 je dia. 2. Pusat untuk bagi pendidikan pelajaran. Lepas itu kita nak solvekan masalah orang-orang yang kena. Aku rasa sebab aku rasa ini cerita lah, ini pandangan aku lah. Aku rasa dalam penduduk Malaysia ni, aku rasa dalam macam ni dia kata 60% kot ada masalah, atau 70% kot maybe kot, atau lebih kot ada masalah ni, masalah psychometric dipanggil. Psychometric. Tapi bang itulah, bila kau cakap utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak tu, teringat pula head office aku. Dipecahkan macam tu kan. Dia kena tu bila kita sebut macam tu, sebab apa cerita dia jadi. Sebab stres dan juga masalah psikologi ni, cerita dia akan menyebabkan kepada banyak benda lain yang akan berlaku. Betul. Dia punca kepada semua masalah. Ya. Jenayah. Itu lah. Jadi tak boleh. Benda ni bukan satu benda yang main-main, boleh digelak-gelak sangat pun. Tak boleh jugalah. Ini serius sebenarnya. Tapi tak apalah, kita bercerita dalam santai je dia. Benda ni memang serius. Benda yang serius. Kalau serius sangat kan kita pula stres. Contoh yang kau dapat husband ke, dapat wife ke yang ada psycho macam tu, memang masalah kat kau. Betul. Tiba-tiba menjerit lah, apalah sebagainya, baling barang-barang rumah dan sebagainya. Kan, lepas tu moyok macam duduk dia macam dah jadi macam hantu Ju-on pula cerita dia kan. duduk satu penjuru, duduk dia mata tengok. Ya. Itu dah kritikal bang. Kalau tahap itu, bila depression, kemurungan ni satu tahap yang dah sangat serius. Betul, depression. Tapi lepas tu dia ada anxiety lagi, memang masalah.
Betul. Aku faham keadaan tu sebab aku pernah melalui fasa berkenaan kan dengan wife aku semua kan. Aku rasa Jadi kita faham semua keadaan dia macam mana. tidak, aku rasa kita semua pernah mengalami perasaan benda masalah tu, depression, Yes. anxiety. Yes. Cuma ada orang minor, ada orang major gitu dia. Major. Ada orang langsung bukan setakat minor, langsung dia tak perasan pun bahawa dia ada masalah tu sebenarnya. Undetectable gitu dia. Kan? Undetectable. Very low gitu dia kan. Tapi tetap ada sebenarnya. Yeah. Kalau kau tanya para ustaz ulama tadi macam kau cakap tadi lah kan. Dia akan kata bacalah Al-Quran, semayang sebagainya. Bukanlah kata bukan nak petikai ke agama ke apa ke. It's not a good way lah sebenarnya 100%. Bukan penyelesaian 100% pun sebenarnya. Yalah ada ubat-ubat dia lah yang perlu kita apa ni take precaution kan. Itu boleh juga salah satu cara, tapi precaution kan, sebab dia masalah kejiwaan ni sesuatu yang sukar tau. Sebab ada aku pernah bercakap dengan seorang ni kan. Ini lama punya cerita kan. Dia sampai tahap membuat ugutan bunuh kepada orang tau. So dia kata dia keadaan dia lagi teruk. Bila dia kata aku cuba nasihatkan dia so dekatkan diri dengan Allah. Waktu tu kan kita pun muda lagi, kita pun cakap apa yang punya. Dia kata kau tahu tak, dia kata makin aku kuat beribadah, makin aku buat ni, kata lagi kuat aku punya feeling tu, dia kata kan. That's why syaitan sebenarnya, syaitan ni cerita syaitan. Sorry tu pasal cerita agama sikit lah. Syaitan tu sebenarnya bukan the so-called syaitan yang kita tahu, Azazil dan sebagainya tu. Bukan. Syaitan dalam diri kita. Dalam diri kita. Betul. Kita ambil satu konsep. Ini satu penerangan lah. Mungkin orang akan kata lain-lain. Cerita macam ni. Allah Ta'ala suruh malaikat dan juga Azazil, semua malaikat tunduk kepada Adam. Sujud kepada Adam, tunduk kepada Adam kan. Cerita dia. Walhal Allah Ta'ala tahu syaitan akan buat benda tidak, cerita dia. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia lebih tahu sebelum benda berlaku, cerita dia. Jadi, tahu syaitan akan buat. Dan dia memang tahu syaitan akan buat kata tidak. Sebab syaitan ni berpegang pada satu. Nak tunduk, nak sujud hanya kepada Allah saja. Selain daripada makhluk tak boleh. Itu apa yang syaitan tahu, cerita dia. Kan? Jadi, syaitan memang tak tunduk kepada makhluk, cerita dia. Bukan, adalah cerita yang mengatakan, dia kata, aku lebih mulia daripada Adam sebab aku dibuat daripada api, Adam dibuat daripada tanah kan. Itu satu poin juga cerita dia. Tapi dia rasa dia tak layak untuk nak tunduk sebab itu makhluk cerita dia. Makhluk, kalau aku api, makhluk yang lebih elok, dia tu tanah. Lagilah cikai dia cerita dia. Kau faham maksud dia? Jadi Allah Ta'ala tahu bahawa benda itu. Dan sebenarnya syaitan punya tindakan apa sebagainya dalam pengetahuan Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala dah tahu, dan itulah akan jadi ujian kepada semua umat manusia selepas itu. Jadi Allah Ta'ala izinkan untuk benda tu jadi ujian kepada umat manusia. That's why. Dan lah bila setan Azazil jumpa cakap Allah Ta'ala bahawa aku nak menyesatkan umat manusia ni semuanya, anak cucu Adam sebagainya, dia kata Allah Ta'ala izinkan sebab ia adalah sebahagian daripada ujian. That's why Allah Ta'ala dah setkan bahawa this is what akan berlaku, cerita dia. Kan dia punya dah ditulis jalan cerita dia. Dia ada if then else cerita dia dalam hidup ni kan. Kau pilih jalan ni atau tidak, atau macam ni kan cerita dia. Jadi ketentuan tu dah ada. Itulah dipanggil qada dan qadar. Tapi qada dan qadar kita boleh ubah. That's why Allah Ta'ala bagi kita ujian daripada syaitan. Tapi kita boleh ubah. Sebab kalau kita rasa kita tak nak tolak, kita tolakkan benda tu, kita akan selamat, cerita dia. Masuk ke tu. Jadi dalam kes ini, ujian tu dia yang macam kita stres. Itu ujian daripada Allah Ta'ala dan dicucuk oleh syaitan dan sebagainya. Tapi syaitan tak buat kerja cerita tu. Kan syaitan punya kerja dia buat benda lain lagi, cerita dia. Itu cuma ujian yang sebahagian daripada tu. Jadi syaitan tu sebenarnya dah duduk dalam diri kita. That's why patutnya ada kata hadis lah, kata aku pun tak berapa tahu lah cerita dia. Tapi dia mengatakan bahawa syaitan diikat pada bulan Ramadan ni, cerita dia. Kan diikat kaki, kata salah apa masalah dia kan, diikat maksudnya. Tapi kenapa berlaku jenayah, kenapa berlaku tipu menipu, kenapa berlaku maksiat, kenapa sebagainya dalam bulan puasa, cerita dia. Sebab syaitan tu dah ada lekat dalam tu. Nafsu tu boleh dikawal. Sebenarnya nafsu boleh dikawal, tapi bila dah dicampur dengan elemen syaitan dalam diri, itu tak ada apa. Itu kekal. Itu tak pernah diikat pun syaitan tu dalam diri tu, cerita dia. Masalahnya ikat dia dekat kita, cerita dia. Itu yang menyebabkan kita jadi stres. Itu menyebabkan kita jadi psikologi punya masalah, cerita dia. Itu yang menyebabkan kita jadi macam-macam masalah yang kita timbul.
cara kita, betul tak cerita dia? Dan Betul. apa yang aku nampak, sorry aku terpaksa bercerita sikit benda ni lah cerita dia. Panjang pula hujah aku kan cerita dia. Tapi benda ni sebenarnya berkait dengan kita tak boleh salah Allah Ta'ala lah. Kita tak boleh apa. Kita berkait dengan diri kita sendiri. Berkait dengan diri sendiri. Kita sendiri. Kita benarkan syaitan yang ada dalam diri kita untuk mengawal kita cerita dia. Kan? Adakah ujian kita? Ujian bagi kita. Allah Ta'ala dah tetapkan. That's your ujian. Dia kata, aku dah bagi syaitan tu sebagai ujian. Dan syaitan pun mengaku bahawa dia lah ujian sebagainya. Dia minta dekat Allah Ta'ala kan cerita dia. Kan? Sama ada dia ni pengakhiran pada syaitan tu sama Allah Ta'ala ampun kalau tidak ke, kita tak tahu. Sebab Allah Ta'ala tak cerita pun. Cerita, itulah cerita dia. Tapi itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Ta'ala yang maha mengampun cerita dia. Kan? Tapi macam cakap tadi lah. Allah Ta'ala dah tahu dah. Azazil ni tak akan tunduk kepada manusia. Makhluk cerita dia. Dia tahu dah cerita dia. Ada orang kata, kenapa Allah Ta'ala benarkan apa syaitan buat benda itu kan cerita dia. Sedangkan Allah Ta'ala tahu. Banyak orang yang bercakap cerita, dia orang lupa bahawa Allah Ta'ala ni bagi free will. Even kepada malaikat dan pada syaitan pun sebenarnya ada free will. Ikut tak? Bagi ikut tak? Kalau tak nak, kau nak ikut, ikutlah cerita dia. Kalau tak nak ikut, kau tentu sendiri jalan hidup kau cerita dia. Sebab akan setiap satu tu akan ada ujian atas dia. Even bukan saja manusia yang ada ujian, syaitan pun ada ujian atas dia. Godaan-godaan terhadap syaitan tu sendiri. Jangan kata syaitan tak kena godaan, cerita dia ada godaan juga cerita dia. Kalau tidak, tak adalah dia bertanya, syaitan dia berjumpa dengan Nabi, bertanya dengan Nabi, sebagainya. Betul tak? Kan? Malaikat pun ada ujian untuk dia, kita tak tahu. Dia sebab dia tak cerita dalam Quran, dia dia. Tak cerita oleh Allah Ta'ala, maknanya kita tak tahu benda alam gaib. Kan? Semua makhluk, tak kira pokok ke batu, kayu, anjing ke sebagainya, binatang, gajah, dinosaur ke apa ke sebagainya, semua tu adalah makhluk yang akan ada ujian mengganti dia. Dan akan ada stres, akan ada psikometrik ni masalah sebagainya, everything. Betul. Itu yang aku percaya, itu aku pegang je tadi kan. Aku kata tak logik kan. Sebab itu sebenarnya ujian kat kita kan. Kalau kita boleh kawal ujian kita, ujian stres kita, ujian marah kita, ujian apa sebagainya, kita good person. Betul. Ya, kat situnya main peranan iman kita kan, jiwa, hati, akal kan. So itulah dia punya sempadan dia tu, itulah iman kita, akal kita kan, kewarasan kita, hati kita, jati diri kita kan. So dia kalau stres kan mainlah PlayStation contoh dia. Contohlah contoh dia kan. Main stres, hilangkan stres itu dia. Iklan. It's a good distraction lah. Tapi itu controller aku yang dah rosak itu dia. Controller rosak. Itu jadi stres bang itu dia. Ya. Kan? Nak beli controller mahal itu dia. Aduh ya Allah. Contoh yang aku cerita dengan kau. Ni adalah apa ni, TWS. Dah rosak dah. Pun jadi stres. Banyak sangat gadget tu. Kan? Jadi untuk menghilangkan stres, aku pakai audio ni, sambung kat telefon, aku bercakap lah. Okey. Bila kita menyanyi, mungkin kita dapat hilangkan stres kita. That's why aku setuju kalau apa free tu, just nyanyi lagu apa-apa pun. Kalau rasa tak nak bertasbih ke, bertahmid ke, bertakbir kepada Allah Ta'ala, tak apa. Nyanyi pun tak apa cerita dia. As long as jangan buat sesuatu yang lara, lalai kepada Allah Ta'ala. Satu-satunya kita kena balikkan kepada Tuhan balik cerita dia. Bagi orang yang beragama lah cerita dia. Bagi orang yang tak percaya ada Tuhan, itu dia cara lain. Aku tak pertikaikan orang yang mengatakan tak ada Tuhan. Aku tak nak pertikaikan. Itu urusan dia. Pandai-pandailah dia berjawab kan. Jadi kan, pada orang yang mengatakan ada Tuhan, okey, buatlah cara bertuhan. Pada orang yang tak fikir, tak wujud untuk Tuhan ni sebagainya, buatlah cara kau. Itu dia. You are what you are. Yes. You will be judged by yourself. Cerita dia. Was speaking London lah pula. Cerita dia. Kan? So, kita ni akan dinilai, dia akan diuji, dia akan dipertikaikan atas apa yang kita buat. Cerita dia. Betul. Jadi, janganlah kerana stres kita. Contohnya, aku stres tengok kau lah. Stres betul lah. Cerita dia. Tak boleh. Cerita dia. Itu dengki dia panggil. Tapi silap orang dengki ialah bila kita dengki, banyak kes dengki pun stres juga sebenarnya. Part of stress. Bila kita dengki kat orang, kita ambil yang buruk tentang orang tu. Kita tak pernah ambil yang baik tentang orang. Betul. Dia jadi satu penyakit.
Cuba kalau kita ambil, aku jealous betul lah dia ni pakai kereta mewah. Aku nak pakai kereta mewah juga. Contoh dia. Itu cara betul. Contoh kan. Aku tengok budak ni selalu je naik atas apa pentas dapat hadiah cikgu contoh dia. Aku lebih baik daripada dia. Maknanya kena lebih baik lah. Yes. Aku tanam dalam diri aku dari dulu lagi, daripada kecil, daripada sekolah rendah lagi, bahawa aku sorry to say lah, ini orang kata ujub riak tak boleh juga cerita dia. Aku tak pandang orang lain punya skill. Aku rasa aku punya skill yang paling hebat kali cerita dia. itu cara yang itu cara aku self motivate diri aku sebenarnya. Kan? Contohnya kan, bila aku macam tadi aku bawa kereta kan, kena aku cakap lampu bagi kan. Aku suruh bodoh ke potonglah sebelah sini kan. Cerita dia. Kan? Maksud dia aku tidak jadi macam dia, nak tadi pasal stres kan, cerita dia. Kalau aku jadi macam stres, dia potong aku potong dia balik, cerita dia. Cerita dia betul tak cerita dia. Kan? Tapi ya, macam dia cakap tadi lah. Budak-budak pun stres kot aku rasa. Sekarang ni budak-budak sekarang ni ada kes depression. Kau tengok contoh antara kes yang aku bawa stres di kalangan kanak-kanak budak. Akibat apa? Contoh education. Kan, pendidikan. Mak bapak duk paksa anak suruh cemerlang Excel. Sedangkan dia tak mampu untuk pergi ke situ. Lama-lama budak tu jadi stres. Dan ada kes sampai tahap budak bunuh diri. Ada. Dia sebenarnya bukan budak-budak ni sebenarnya. Ada tak tahu apa masalah audio sekarang ni. Okey, budak-budak ni sebenarnya sepatutnya cerita dia macam ni. Budak-budak ni kena benarkan dia bermain cerita dia. Betul. Budak-budak tu bermain cerita dia. Orang tua pun bermain cerita dia. Bermain lain lah pula cerita dia. Betul. Mampus. Aku tak nak menjerumuskan diri ke arah cerita-cerita tu. Kita orang tua bermain cerita dia. Kan? Yalah. Tapi betul. Itulah masalah dia kan. Kita tak boleh paksa sangat budak-budak ni kan sampai dia stres. Kan? Jadi itulah dia berkait balik dengan apa yang kita cerita semalam. Ke arah mana education kita tu. So itu pun kalau asyik tukar syllabus je kan. Dia punya sampai tahap macam tu budak tu kena jadi robot semua yang kita cakap macam tu. Pun boleh menyebabkan stres. So itu pun antara faktor-faktor yang kita kena fikirkan. Dah 52 minit dah kita cerita bersembang pasal stres je. Memang stres betul lah aku. Cerita sampai 52 minit dah. Kita pasal stres pun dah panjang lebar kan. Sampai kita pun nak stres. Aduh. Sebab dia tak ada penyelesaian yang tuntas. Dia. Betul, setuju. Dia melainkan diri kita sendirilah cerita dia kan. Kalau kita diri sendiri kita terus menekan kepada benda tu, memang kita akan menekan benda-benda tu lah cerita dia. Jadi kalau kita anggap semua ni adalah biasa-biasa je, nothing much lah cerita dia. Mampu lah cerita dia kan. Aku ingat lagi kau pernah cakap dengan aku bang, apa-apa hal langgar je. Harung je dulu. Apa-apa cerita. Pergi mampus. Dia punya istilah dia. Pergi mampus lah cerita dia. Apa benda pun. Tak nak tahu cerita dia. Kalau kita terlalu mengambil berat ke satu benda tu, kita akan jadi stres. Betul. Contoh kan cerita dia. Kau tengah adik tengah bini membebel kan. Telinga kita ni satu deria yang bagus tau. Kita boleh auto switch. Maksud dia auto switch ni kita nak dengar apa yang kita nak dengar je kan. Jadi cerita dia bila aku kena latih gitu, secara automatik akan switch telinga aku untuk dengar bunyi-bunyi benda lain je. Benda tu cara automatik tenggelam gitu. Telinga aku ada sebelah je cerita dia, bukan macam orang lain. Telinga aku ada yang sebelah ni tak ada saraf kan. Jadi cerita dia boleh ketik saraf. Jadi aku boleh tune kan, ikut suka aku lah. Aku nak tune kan audio mana aku nak terima kan cerita dia. Dia macam buat pekak istilah dia kan. Istilah dia buat pekak je lah kan. Betul, kalau orang hon tu buat pekak dah lah. Tak biarkan dia kan. Buat pekak, contoh lagi satu buat dek je. Betul. Kan? Aku bawa kereta contohlah, tengah sedap-sedap melayan hati dan perasaan, tiba-tiba wife pun sebelah membebel macam-macam. Adakah aku nak dengar dia punya tak? Aku concentrate dunia aku je. Aku concentrate dunia aku je lah. Ini kalau dia tengok video ni mampus. Tapi betul Pak. Dia kena faham kadang-kadang ada lelaki ni pun stres juga bila asyik tu kena bebel ni. Kan? Nanti kita bincang satu tajuk khas. Kenapa perempuan kuat membebel? Siapa lagi kuat membebel? Lelaki ke perempuan? Kan?
So itu kena, sebenarnya itu kena panggil guest ya perempuan untuk bujang. Guest perempuan. Betul. So nanti kita invite siapa? Perempuan, silakan. Itu dia. Hantar message itu dekat bagi kita orang boleh deal kan. Okey, aku rasa dah cukup lah ni, ada banyak benda lagi nak buat, dah 55 minit. Okey. Jadi rap kita sekarang je. Okey, kau rap dulu. Aku rap. Rap macam tu kan, cerita dia tak boleh lah. Aku tak boleh rap macam tu kan, cerita dia. Rap dia simple je. Bila kita ada masalah, dia cerita macam ni. Aku selalu bercerita dengan kawan-kawan daripada dulu lagi, daripada zaman aku sekolah lagi, aku selalu cerita ke orang. Mati bunuh diri, terjun daripada bangunan tu tak sakit. Tak sakit. Wah, orang cerita, gila apa? Tak sakit. Betul. Kau jatuh, terjun daripada bangunan tinggi, jatuh. Tu tak sakit. Jatuh. Tapi pemberhentian serta-merta tu yang sakit. Dekat bawah. Mati tu terbang, jatuh, terjun. Tak mati, tak sakit. Pemberhentian serta. Jadi, bila kau ada masalah, kau jangan lambakkan semua pada satu masa. Stumble on ke semua sekali. Ada lorong antara dua. Hidup dengan mati, ada satu highway, antara hidup dengan mati. Kau jangan letakkan semua masalah pada satu tempat. Kau letak di kiri kanan jalan, sepanjang nak jalan sampai mati je dia. Jadi bila letak kiri kanan sepanjang, kau akan ambil sesolve satu-satu. Tapi kalau kau letak semuanya di satu tempat, kau akan melanggar, mati je dia. Jadi jangan. Kenapa mati tu? Sebab kita pecah pembuluh darah, stres, hypertension, stroke, mati terus. Dia. Kan? Ada kawan yang 3 kali dah baru ni kena stroke. Dalam masa yang singkat, kawan baik je. Jadi aku tak tahu apa masalah dia, mungkin stres ke apa ke garam ke gula ke apa, wallahu alam. Tapi itulah masalahnya cerita dia. Jadi kita jangan letak semua beban pada satu masalah cerita dia. Kalau boleh salahkan ahli politik, kita salahkan ahli politik. Kalau boleh salahkan golongan-golongan bangsawan, kita salahkan golongan bangsawan. Jangan salahkan diri sendiri cerita dia. Teknik dia cerita dia. Itu wrap up aku lah cerita dia. Kehadap benda stres ni. Supaya kau dapat clean, dapat relax stres dia. Kau anggap-anggap lah, pergi mampu lah semuanya, pergi mampu lah benda macam tu. Kau kena bani tenang macam tu. Okay, kau pula, apa wrap up kau? Okay. Ada 3 minit. Okay. Aku simple dia. Pada aku, macam aku cakap tadi, paling penting sekali macam mana kau handle the stress. Kau punya point of view, macam mana kau melihat benda tu. Kan? Macam mana kau react balik kepada keadaan tu. Kalau kau rasa benda tu simple, take it simple dah lah. Tak payah nak pening-pening kepala. Kan? Yes, make it simple. Make it simple. That's the point lah. Kan, tak payah nak pening kepala. Sebab kita ingat, dalam dunia ni, semua masalah ada jalan penyelesaian, kecuali mati dengan tua. Kan? Tak ada jalan penyelesaian. Kan? Tua? Pada dua tu. Tua tak ada jalan penyelesaian. Ada. Tua ada bang. Ada jalan penyelesaian. Itu fake. Itu fake. Dia tak ada, it's not total solution. Itu fake. Kan? Kau cucuk apa benda pun, itu fake. Okay? So yang keduanya, kita ingat kita ni ada Tuhan, kan, pada yang bertuhan, mempercayai Tuhan, kita ada Tuhan. So apa-apa pun back to him. Okay. Yang ketiganya, well, macam aku cakap tadi lah, jangan nampakkan problem, kan. Get something. Bukan untuk distract. Yes, kau kena rehat, kau kena get something. Bukan yang kata kau nak distract, tapi kau cuba mengatasinya dengan cara yang betul. Kan? Itulah. Apa-apa pun berfikir dengan waras. Itu je. Kan? Okey, kita tamatkan video hari ni dengan tasbih kifarah je. Tasbih kifarah dengan surah Wal Asr. Okey, kita dia balik kepada itu. Jadi kepada siapa-siapa yang tonton video ni, boleh share, boleh like, boleh subscribe kepada kami supaya kita akan buat lagi banyak konten lebih bagus, lebih bermanfaat pada semua orang. Supaya dengan ini kita dapat berkongsi rasa, berkongsi cerita, berkongsi pandangan kepada semua benda, atas semua benda. Di mana yang selalu cakap, aku adalah palatau je. Di palatau dia akan cerita semua sekali benda lah, apa hal je dia kan cerita. Kalau orang nak kecam ke, nak parti ke, tulis dalam komen je dia. Kan? Kalau nak jadi teruskan dengan streskan diri anda mengentap kami. Streskan diri anda kan. Nak kutuk aku ke, nak maki aku ke, streskan diri anda. Padahal itu dia. Lepas tu, kalau nak jadi tetamu, bagi tahu. Alright. Okey, assalamualaikum. Tak kisahlah apa nak jadi tetamu kita, tak kisahlah. Local ke overseas punya person ke, it's okay. Tak apa, tak ada masalah. Boleh. Bahasa Inggeris, bahasa Jepun ke, tak kisah, tak ada masalah. Kita akan cakap bahasa Melayu. Tapi apa yang penting ialah
Kalau nak pakai topeng ke, nak pakai balaklavas ke, nak pakai purdah ke, tak ada masalah. Tak ada isu. Tak ada masalah. Jangan tak pakai baju sudah. Itu je. Tak pakai baju. Tak pakai baju. Okey, aku suka. Hilang stres. Okey, Wan. Okey, Wan. Alright. Saja joke. Okey. Alright. Assalamualaikum. Salam.